Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, insyaallah pada pagi ini kita akan menyambung pada ayat yang sebelumnya, yang mana pada hari semalam kita telah membicarakan tentang ayat yang ke-100 dan juga ayat yang ke-101. Pagi ini kita akan masuk kepada ayat yang ke-102 yang berada pada nota bercetak halaman 88, dan kita akan sambung kepada ayat yang ke-103 yang berada pada halaman yang ke-90, dan kita juga akan ambil ayat yang berikutnya, ayat 104 yang berada pada muka surat yang ke-91. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Baik, kita kembali kepada ayat yang ke-102. Ayat yang ke-102 ini, jika kita ingin melihat perkaitan dengan ayat yang sebelumnya, iaitu ayat 101, ayat 101 kita telah pun mengetahui bahawa ada di kalangan manusia yang mereka ini tidak memanfaatkan mata yang Allah beri kepada mereka, begitu juga telinga yang Allah beri kepada mereka. Sedangkan kita sedia maklum bahawa sumber kepada mengetahui jalan yang benar, sumber kepada nak dapat hidayah adalah pada dua panca indera ini. Maka pada ayat yang ke-101, ayat yang 102, Allah melanjutkan lagi perbincangan apa yang dilakukan bagi mana-mana manusia yang dia tidak memanfaatkan matanya dan telinganya untuk mendapat hidayah. Maka ayat 102 menerangkan hidup mereka ini mereka lakukan apa. Dan kita pun sedia maklum tuan-tuan dan puan ya, bahawa kalau kita baca, kalau kita dengar Selasa Jadah pada pagi tadi pun kita dengar tentang fungsi telinga dan juga fungsi mata. Waktu kita baca ayat, kita dengar ayat yang ke-12 dalam surah Sajadah kan, apabila orang-orang yang berdosa ni
mereka telah melihat kiamat depan mata, kan mereka mengatakan apa? Rabbana aghfarna wa sami'na. Kan diorang mengatakan, ya Tuhan kami, hari ini kami telah melihat, dia kata, hari ini kami telah mendengar. Kalau kita rujuk surah Insan pada ayat yang kedua, kita telah diberitahu oleh Allah bahawa apabila Allah jadikan kita ni, Allah bekalkan kita apa? Faja'alnahu sami'an basira. Allah kata kami telah jadikan untuknya, iaitu pendengaran dan juga penglihatan. Jadi Allah jadikan pendengaran dengan penglihatan ni bukan tanpa tujuan, tapi adalah untuk kenal Allah, tahu Allah ini wujud, keesaan Allah, kebesaran Allah pada dua panca indera ni. Dan kalau kita rujuk dalam surah Al-Mulk, kita pun sedia maklum bahawa apabila manusia ni dia masuk ke dalam neraka, orang kafir masuk neraka, apabila malaikat tanya kepada dia, tak pernah ke ada orang bagi peringatan kepada kamu? Mereka jawab apa? Mereka kata, kalaulah dulu kami nasma', kalaulah kami betul-betul dengar, au na'qil, ataupun kami benar-benar berfikir. Jadi ayat yang ke-101 yang kita belajar pada pagi semalam tu menunjukkan ada ketika mana di dunia manusia ni dia tak nak gunakan mata dia untuk apa? Melihat kebesaran Allah, menunjukkan sebenarnya banyak tanda menunjukkan Allah tu esa, Allah tu satu, dan tak patut pun Allah itu disyirikkan. Jadi ayat 103 ni, ayat 102 ni, Allah mengatakan Allah telah menolak sangkaan orang-orang yang kafir yang mereka ini pernah mengambil ada di kalangan hamba-hamba Allah ini sebagai penolong selain daripada Allah. Maksudnya Allah nak kata macam ni. Allah kata diorang ingat, maksudnya Allah tak meneplak mereka. Allah kata apa mereka ingat, mereka sembah, mereka ambil hamba-hambaku ni dijadikan sebagai pemberi pertolongan, dijadikan sebagai pelindung ni, boleh bantu mereka ke? Sebenarnya ayat dia seperti itu. Hamba-hamba dekat sini tuan-tuan puan, memang dalam sejarah, tak ada dalam Quran pun, antara hamba Allah yang pernah dijadikan sebagai sesuatu yang diminta pertolongan macam Nabi Isa contoh. Itu kita sudah sedia maklum kan, Nabi Isa yang ada menganggap Nabi Isa ni sebagai Tuhan. Dan ada di kalangan malaikat juga, ada orang yang mereka mengagungkan malaikat sehingga mereka minta tolong kepada malaikat. Ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi Allah kata, adakah mereka ini sangka hamba-hambaku tu yang mereka minta tolong tu, yang mereka minta jadikan sebagai pelindung tu, yang mereka tak nak gunakan aku ini sebagai tempat meminta pertolongan, perlindungan, adakah makhluk-makhluk itu boleh tolong mereka? Kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya kami telah sediakan kepada mereka ini orang kafir adalah neraka Jahannam, yang neraka Jahannam itu dijadikan sebagai tempat tinggal. Okay, jadi kita telah selesai pada ayat nombor 102. Okay. Pengajaran daripada ayat 102 ni adalah kita jangan jadikan mana-mana makhluk Allah, mana-mana pun, semulia mana pun manusia itu, ia adalah pemberi pertolongan. Kita nak minta perlindungan pada Allah saja, nak minta manfaat pada Allah saja. Tidak boleh kita jadikan mana-mana makhluk Allah ini sebagai kita percaya dia ada kuasa memberikan pertolongan. Kalau tidak, Allah telah sediakan api neraka Jahannam. Kita telah sebut pada hari semalam apa maksud Jahannam. Ayat 103, Allah masih lagi membincangkan tentang orang-orang yang kafir ini. Tetapi Allah menerangkan dari sudut amal-amal mereka. Pada ayat 103, Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bagi tahu
tentang ada manusia ni dia buat banyak amal, tetapi amal dia tu adalah amal yang sia-sia. Siapa yang banyak buat amal tapi amal itu Allah tolak, amal itu sia-sia, amal itu yang dia buat dia sangka boleh bagi manfaat kepada dia nanti di akhirat, rupa-rupanya Allah Ta'ala tolak amal itu. Maka orang yang ditolak amal itu, Allah menggambarkan mereka ini adalah bil akhsirin, orang yang paling rugi. Betul tak orang yang paling rugi? Orang yang paling rugi sekali adalah orang yang dia buat banyak amal tapi amal itu Allah tolak. Tapi pada ayat ni Allah tak terangkan lagi kenapa amal itu tertolak, kenapa amal itu sia-sia. Cuma Allah Ta'ala nak menarik perhatian mereka bahawa ada manusia yang dia menjadi manusia yang paling rugi. Daripada ayat ini nanti kita jumpa jawapan dia, siapa manusia yang paling rugi tu apabila dia buat amal. Maksud dia Allah nak menerangkan pada ayat yang 104 ni, Allah perincikan lagi. Ini dia panggil ayat yang selepas dia dengan ayat yang sebelum dia berfungsi untuk memberikan penerangan. Jadi ayat 104 ni yang kita telah baca tadi adalah ayat yang Allah menceritakan tentang macam mana manusia yang dia buat amal banyak tapi dia jadi orang yang paling rugi. Macam mana boleh jadi macam tu? Ayat 104 Allah menerangkan ciri ataupun sifat amal-amal yang menjadi yang paling rugi. Jadi kita bacalah ayat nombor 104. Ayat 104 ni Allah bagi tahu ada manusia ketika di dunia ni dia banyak buat amal. Dia buat amal lah, buat saja amal. Dia minta lindung kepada ini, dia berpegang kepada ini. Okay. Ketika di dunia, dalam masa yang sama, amal yang mereka buat tu, mereka sangka amal itu betul, amal tu baik, mereka kata. Allah bagi tahu ada manusia ni dia buat amal, dia berpegang kepada sesuatu, dia percaya kepada sesuatu. Yang dia percaya, yang dia buat tu, dia sangka itulah yang betul. Boleh faham tak? Tapi pada sisi Allah, Allah kata, tu tak betul. Itu tak diterima. Tapi ada manusia dekat dunia, dia macam tu. Okay. Untuk tahu lebih lanjut, kita baca tafsiran Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kata, manusia yang pada ayat 104 ni adalah manusia yang dia buat perbuatan yang sesat dan tak ikut syariat. Orang sesat ni, dia kan buat amal. Dia ada amal dia buat. Tapi amal dia buat tu sebenarnya bukan amal yang ikut syariat yang benar. Amal yang Allah tak terima, amal yang Allah tak redha. Amal tu bukan seperti mana yang Nabi SAW sampaikan. Kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir lagi kata, mereka yakin bahawa mereka telah buat sesuatu dan mereka yakin yang mereka buat itu Allah terima dan Allah cinta. Rupa-rupanya Allah Ta'ala tu tolak. Kenapa? Kalau ulasan Ibnu Katsir tadi apa? Kerana mereka buat amal yang tidak ikut syariat. Macam mana boleh buat amal tak ikut Nabi, tak ikut apa yang Allah kehendaki? Itu yang kita baca pada ayat nombor 101.
Kerana kalau dekat dunia kita tak dengar, gunakan telinga ni mendengar hidayah, kan? Kita tak mendengar petunjuk, tak dengar hadis Nabi, tak dengar Al-Quran dibacakan. Sedangkan Quran ni bagi petunjuk apa yang perlu buat, apa yang tak perlu buat. Tapi kalau dah tak nak manfaatkan panca indera tu, maka dia akan memilihlah buat amal yang tak ikut syariat. Okey, daripada ayat yang kita pelajari pada pagi ni, apa teladan yang kita boleh ambil? Okey, nombor satu. Jadi dua saja. Sebab waktu kita pendek, so kita kongsi ambil dua saja. Okey, tindakan yang kita kena ambil pada pagi ni adalah untuk memastikan amal kita yang kita buat tu supaya Allah Ta'ala terima, maka kita kena buat amal-amal itu berdasarkan petunjuk ilahi. Sebab tu kalau buat amal soleh, jangan ikut-ikut. Kalau buat amal soleh, kita kena tahu mana rujukan dia, sumber dia ada tak dari Allah dan Rasul contohnya. Kita tak boleh mengukur amal itu hanyalah kita kata dia bagus, dia baik. Hati-hati. Kita bimbang, kita buat satu amal, kita kata amal tu baik, amal tu betul. Tapi pernah tak kita bertanya, adakah amal yang kita sangka baik dan betul itu, ia baik pada Allah, ia baik pada Rasul? Jadi hati-hati. Sebab kita tak nak nanti apabila di hari kiamat, kita dapati amal ini ditolak, amal ini ditolak, amal ni tak ada pahala. Maka kalau kita dapati amal yang kita buat berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun kita buat, tiba-tiba tertolak, maka kita bimbang, kita menjadi orang yang paling rugi amal dia. Jadi untuk dalam masa yang sama, kita juga kena hati-hati daripada membuat perbuatan mengada-adakan perkara yang baru dalam perkara ibadat. Sebab itu kata tuan-tuan ya, kalau tuan-tuan nak buat apa pun amal yang ada pahala, nak buat amal-amal yang nak dekatkan diri kepada Allah, namanya ibadah, ni dalam perkara agama bukan bab dunia ya, maka hati-hati, jangan kita lakukan benda-benda yang baru yang tidak pernah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Para sahabat salafus salih pun tidak pernah menunjukkan. Jadi hati-hati. Sebab kita bimbang, ia termasuk dalam perkara yang kita ada-adakan dalam agama. Sebab agama ni dah sempurna dah. Allah dah hantar Rasul. Ya? Jadi hati-hati. Sebab kita tengok dalam ayat lain ya, dalam ayat lain dalam surah Al-Furqan ayat nombor 23, ini ayat sokongan kepada dua tindakan tadi itu. Allah kata dalam surah Al-Furqan ayat 23, Allah kata nanti kami akan bawa amal-amal yang mereka telah buat dekat dunia. Allah hadapkan mereka segala amal di dunia. Tapi kata Allah, faja'alnahu haba'an manthura. Lalu kami jadikan amal itu terbuang seperti debu yang berterbangan. Boleh faham tak maksud ayat ni? Jadi hati-hati ya. Sebab tu terutama orang-orang yang kafir, of course dah, memang amal mereka tu langsung tidak akan dinilai oleh Allah. Walaupun ia khusus kepada orang kafir, tapi ia juga boleh dikaitkan dengan kita semua. Jadi dua tindakan tadi itu, tindakan 1 dan 2 ini sangat penting. Jadi beramallah dengan amal-amal yang ada petunjuk. Beramallah dengan amal-amal yang ada sumbernya daripada Allah, daripada Rasul, di kalangan para sahabat salafus salih. Jadi kita sudahi pengisian kita pada pagi ini sehingga pada ayat yang ke-104. InsyaAllah minggu depan pada hari Isnin kita akan sambung pada ayat yang ke-105. Jadi ayat 105 nanti Allah Ta'ala bawa kita semua melihat
Macam mana amal-amal mereka yang sesat ini, yang tak ikut syariat ini, apabila ditimbang di dalam timbangan amal. Moga-moga ada manfaat. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.